Pak Mit gila, Pak Mit gila. Aku teringat kata-kata yang sering aku dan kawan-kawanku selalu dengar sewaktu kecil dahulu. Kata-kata itu dilafazkan oleh beberapa orang kampung kepada Pak Mit. Pada waktu itu, aku hanya menganggap mereka hanya bermain-main sahaja. Tetapi sampai sekarang, aku lihat Pak Min tidak gila. Yang macam hendak gila adalah Tok Nyan yang sudah tua itu, kerana seingat aku, ketika aku kecil, Tok Nyan memang sudah agak berusia berbanding Pak Mit. Kini, Pak Mit masih hidup, malah bersenang-lenang dengan rumah yang besar bersama keluarganya, iaitu seorang isteri dan 2 orang anaknya yang masih belum bersekolah. Kampung kami bersempadan dengan sungai di satu bahagian dan bohor bertanah rang di satu bahagian. Tanah ini tidak subur kerana di tanah rang ini hanya ditumbuhi belukar dan tanah selebihnya adalah sawah yang terbentang luas. Kampung kami hampir terdedah kepada angin kerana tidak banyak pokok-pokok besar di sekelilingnya. Lebih-lebih lagi di rumah Pak Mit yang terletak di tepi sungai dan di pinggir sawah pusaka ayahnya yang agak luas itu. Aku masih ingat Pak Mit memugar tanah rang itu dengan tulang 4 keratnya. Belukar ditebang tebas, dibuatnya parit-parit yang menghala ke sungai. Tanah di bohor yang rang itu ditinggikan lagi. Tiba musim hujan, Pak Mit mula menanam anak-anak pokok di situ. Di samping itu, Pak Mit masih menguruskan tanah sawahnya seperti orang lain. Tok Nyan dan beberapa orang kampung mula bertanya tentang pokok yang ditanam Pak Mit. Mereka dapat tahu bahawa pokok yang ditanam Pak Mit adalah bukan pokok-pokok buahan. Mereka mula mengatakan Pak Mit sudah gila semenjak itu. Kata mereka, kalau yang ditanam adalah pokok buah-buahan seperti pokok mempelam, pokok nangka atau pokok cempedak, boleh juga mendatangkan hasil. Ini pokok hutan yang sibuk Pak Mit tanam. Aku juga sempat terpengaruh dengan pendapat orang tua-tua itu. Namun, Pak Mit seperti tidak kisah dengan kata-kata itu. Mungkin kerana mereka mengatakannya seperti satu gurauan. Walaupun kadang-kadang seperti sindiran tajam, tetapi Pak Mit tidak merasakan kata-kata itu dikatakan kerana dia betul-betul gila. Cuma kerana tindakannya yang menanam pokok-pokok hutan itu luar biasa bagi mereka. Pak Mit masih tidak berpuas hati hanya menanam pokok-pokok hutan itu di tepi tanah rang itu. Pak Mit mula menanam pokok-pokok hutan itu di tanah sawah di tepi rumahnya. Sementara pokok-pokok yang sedia ada di tebing sungai dijaga dengan baik kerana terdapat pokok ulam-ulaman. Sementara itu, Tok Nyan dan orang kampung yang lain masih meneruskan menguruskan tanah sawah dan sedikit bercucuk tanam seperti sayur-sayuran. Tanah bohor di tepi rumah kami dibiarkan begitu sahaja kerana kata mereka tanah di situ tidak subur. Setelah beberapa tahun, tanah bohor yang rang di kawasan rumah Pak Mit mula menghijau dengan pokok-pokok hutan yang ditanam. Belukar semakin tebal kerana sengaja tidak ditebas. Masakan orang tidak memandang ganjil. Orang lain membiarkan belukar sebagai belukar, tetapi Pak Mit malah menyuburkannya. Aku, anak-anak Pak Mit dan kanak-kanak yang lain mula bermain di bawah rendangan dahan-dahan dan sesekali meredah belukar yang semakin tebal itu. Dan mula terdengar teguran ibu bapa. Aku tidak percaya dengan semua itu kecuali ular yang sememangnya habitatnya di hutan. Pernah juga tersempat dengan biawak dan lari lintah pukang kerana takut. Sehingga aku sekolah menengah rendah, Pak Mit masih meneruskan usahanya menanam pokok-pokok hutan itu. Sebahagian orang kata itu adalah hobinya, tetapi kerap lagi ada yang kata Pak Mit gila menanam pokok. Kasihan aku mendengarnya. Aku melihat Pak Mit seorang yang tekun dan rajin. Pak Mit hanya diam dan masih tersenyum apabila berbual dengan mereka, walaupun ramai yang memanggilnya gelaran yang tidak baik itu. Kehidupan kampung terpencil ketika itu memang susah. Aku masih ingat untuk tiba jalan bertar perlu menaiki basikal di atas batas tebal merentas sawah. Paling teruk ketika musim tengkujuh kerana kena jalan kaki kerana jalan batas sawah yang berlecak. Kami membasuh, kami guna air sungai, air telaga dan air yang ditakung. Pada waktu malam, kami hanya menggunakan pelita dan gasolin. Pembangunan luar bandar mula dilaksanakan di seluruh negara.
mereka. Terdapat pegawai itu dan ini selalu datang ke kampung kami, sehingga akhirnya juru ukur tanah datang untuk menentukan bahagian mana yang hendak dijadikan jalan dan di bahagian mana yang hendak didirikan pembangunan yang lain. Sebenarnya, ramai yang tanahnya diambil balik oleh kerajaan. Mereka hanya diberikan pampasan selaras dengan peruntukan yang ada. Tok Nyan beruntung kerana tanah sawahnya berada di hilir kampung, sementara tanah yang diambil katanya hanya di bahagian hulu. Kata Pak Mit, dia tidak berasa rugi kerana tanah rang yang ditanam pokok hutan itu mempunyai geran dan pihak kerajaan perlu bayar pampasan kepada Pak Mit. Bukan itu sahaja. Menurut Tok Penghulu, bayaran yang diterima Pak Mit untuk tanah hutan itu lebih mahal berbanding tanah sawah. Rupa-rupanya pokok hutan yang ditanam Pak Mit bukan sekadar pokok hutan biasa. Pokok-pokok hutan yang ditanam Pak Mit itu mempunyai nilai di pasaran, iaitu pokok jati. Pihak kerajaan menilainya pada harga matang. Sungguh pun pokok-pokok itu belum cukup matang. Usaha menanam pokok-pokok itu juga diambil kira, membuatkan bayaran yang diterima oleh Pak Mit agak lumayan. Dengan wang pampasan itu, Pak Mit dapat mendirikan sebuah rumah yang lebih sempurna. Dia juga berpeluang memasukkan bekalan elektrik, air paip dan telefon. Hal ini kerana ketiga-tiga keperluan asas itu dibawa bersama-sama jalan yang merentasi kampung kami. Hutan buatan Pak Mit dan belukar yang disuburkan itu tetap menjadi tempat kami bermain. Kami juga berpeluang belajar banyak tentang beberapa jenis pokok, serangga dan burung-burung yang kerap singgah di situ. Selain pokok jati, Pak Mit juga ada tanam pokok sentang dan pokok teja. Ketiga-tiga pokok ini mempunyai nilai ekonominya. Pokok jati dan sentang boleh dijadikan papan lapis, sementara pokok teja boleh dijadikan sebagai pewangi ubat nyamuk dan lain-lain. Aku cukup berminat dengan kehidupan dalam hutan. Sementara Zul, anak sulung Pak Mit, senang dengan tumbuh-tumbuhan. Manakala adik Zul yang bernama Fitri cukup ahli dalam mengira kerana katanya minat dalam bidang matematik. Selain daripada menyediakan tempat berlindung yang sederhana, Pak Mit juga membiayai perbelanjaan pendidikan anak-anaknya. Dia berasa cukup berbangga kerana dari hasil titik peluh usahanya sendiri, dia dapat menyediakan kemudahan pendidikan untuk anak-anaknya. Bukan itu sahaja, Pak Mit juga menyumbangkan sedikit daripada pampasan yang diterima. Pak Mit menyumbang 50 helai kain sejadah untuk surau yang baru dibina di kampungku. Begitu mulia hati Pak Mit yang selama ini dipandang ganjil itu. Bagi Pak Mit, usaha dan doa itu penting untuk mencapai keinginan diri sendiri. Bagi dirinya, semua penduduk kampung adalah saudaranya. Oleh itu, Pak Mit tidak pernah ambil hati atau bersangka buruk dengan sindiran dan perlian mereka. Pak Mit bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Anak-anak Pak Mit berjaya melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat universiti dalam bidang yang mereka minati. Dan aku juga bernasib baik. Sekarang aku sedang belajar dalam bidang kegemaranku, iaitu zoologi. Itu pun menjadi pertanyaan kepada Tok Nyan yang cukup anti dengan perkara yang menurutnya ganjil. Sehingga satu hari, Tok Nyan berkata perkataan zoologi ini susah untuk disebut. Ayah pun terang satu persatu tentang zoologi kepada Tok Nyan. Ayahku juga tidak ketinggalan. Dia dipilih menjadi setiausaha lembaga masjid. Pendek kata, semua orang tua-tua asal kampung itu diberikan peranan untuk membangunkan masyarakat. Sementara anak-anak muda juga dilantik menganggotai lembaga masjid. Dan hari ini, aku melihat penduduk kampungku cukup aman, maju dan bersepadu. Tidak ada lagi panggilan-panggilan menghina dalam kalangan masyarakat. Berat hatiku hendak meninggalkan kampung halamanku apabila aku lulus nanti. Namun, itulah hakikat.